Sebagai memulakan majlis, dijemput dan dipersilakan saudara-saudari berdiri untuk nyanyian lagu Negaraku. Bagi memberkati majlis, dijemput Dr. Hamzah Jaafar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kuasa rakyat. Saya bagi pihak Parti Kuasa Rakyat ingin mengucapkan terima kasih pada saudara-saudari dari media, seterusnya saudara-saudari yang hadir pada majlis peluncuran Parti Kuasa Rakyat. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada petang yang penuh keramat ini, sebuah parti akan diluncurkan untuk berada ke tengah padang politik negara ini. Sebenarnya hasrat untuk membentuk sebuah parti yang berbilang bangsa dan kaum ini telah berbenih sejak saya menuntut di Universiti Malaya lagi. Ianya berbunga segar selepas saya meninggalkan PSRM atau Partai Sosialis Rakyat Malaysia pada tahun 1984. Selepas itu saya berkelana mencari platform-platform yang baru dan akhirnya saya menemui rakan-rakan progresif di tanah air dan kami telah memutuskan untuk membentuk sebuah parti berbilang bangsa dan kaum, iaitu memilih tarikh keramat 10 hari bulan 10 tahun 2021. Oleh kerana keadaan-keadaan di masa itu tidak dapat menyempurnakan keadaan kami, maka hari ini pada petang 10 hari bulan 10 2020 ini, parti memperjuangkan hak rakyat majoriti negara ini akan diluncurkan atas nama Parti Kuasa Rakyat. Iklim politik negara ini, dewasa ini, memerlukan sebuah parti berbilang kaum dan bangsa yang benar-benar sebuah parti demokratik dan sebuah parti yang benar-benar berwajah parti berbilang kaum. Biarpun terdapat parti-parti lain yang menyatakan ianya sebuah parti berbilang kaum, tapi kita lihat di segi kepimpinannya, keahliannya, parti-parti tersebut tidaklah merupakan parti berbilang kaum yang sebenar. Bertolak dari keperluan inilah, maka Parti Kuasa Rakyat tampil untuk memenuhi keperluan rakyat yang banyak hari ini yang merasakan sebuah parti yang penuh demokratik perlu dilahirkan di masa ini. Parti Kuasa Rakyat bukan hanya sebuah parti yang benar-benar demokratik, malah merupakan parti yang pertama di negara ini yang memberi otonomi sebenarnya kepada ahli-ahli, yaitu di Sabah dan di Sarawak. Mereka bukan hanya diberi kebebasan memilih kepimpinan di peringkat negeri, malah mereka semasa persidangan pemilihan boleh memilih seorang timbalan presiden, seorang naib presiden, 3 jawatan kuasa pusat yang merupakan kota
yang disediakan oleh Parti Kuasa Rakyat. Saudara-saudari sekalian, izinkan saya memetik peringatan oleh pemikir Islam atau filsuf Islam yang terkenal, yaitu Ali Sariyati. Beliau mengatakan, berfikir dengan betul, bertindak dengan betul, menghasilkan yang betul. Berfikir dengan betul, bertindak dengan salah, menghasilkan yang salah. Berfikir dengan salah, bertindak dengan betul, menghasilkan yang salah. Jadi saudara-saudara sekalian, bertolak dari peringatan inilah, maka parti yang memperjuangkan rakyat terbanyak ini memilih sebuah ideologi yang benar-benar boleh memperjuangkan rakyat yang banyak di negara ini, terutama rakyat daripada B40 ataupun dan N40. Parti Kuasa Rakyat memilih ideologi nasionalisme Marhainisme. Dalam bahasa yang mudah, nasionalisme ialah cintakan tanah air, ibu pertiwi dan perlembagaan negara. Manakala Marhain bolehlah ditafsirkan sebagai perjuangan untuk membela rakyat miskin atau tertindas atau tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan mereka yang lain yang mempunyai kenikmatan di negara ini. Saudara-saudari sekalian, Parti Kuasa Rakyat akan bersuara, bergerak, berjuang dalam menuntut hak-hak dan keperluan rakyat terbanyak, terutama B40 dan M40. Beberapa perkara asas yang diperlukan oleh rakyat, yaitu pelajaran percuma, kesihatan percuma, perumahan, peluang pekerjaan, dan penumpuan terhadap para petani menjadi agenda penting perjuangan parti ini. Turut membariskan perjuangan ialah untuk kelestarian keadilan alam sekitar dan membebaskan rakyat dari cengkaman orang tengah serta kaum muda. Tun Abdul Razak melalui dasar ekonomi baru telah berjaya memutuskan rantai-rantai yang membelenggu rakyat miskin di negara ini. Salah satu dari caranya ialah memberi pelajaran percuma kepada anak-anak miskin di negara ini dengan memberi beasiswa, terma siswa. Beliau juga membanyak ke tempat anak-anak miskin di universiti dan dalam masa yang sama membanyakkan universiti di tanah air. Akhirnya Tun Abdul Razak berjaya melahirkan kelas menengah Melayu yang boleh membantu ibu bapa mereka yang miskin, sama ada di Gua Musang, Hulu Terengganu, di Kapek, di Tenom, sama ada di bandar, perkampungan dan pedalaman. Tapi hari ini pelajaran percuma sudah menjadi nostalgia kepada generasi kami. Perkataan beasiswa, dan satu waktu dengan yang telah lama tertunda dari kampus dan para pelajar. Jadi
kami percaya bahawa pimpinan kerajaan hari ini yang juga mengetahui denyut dari rakyat akan menjadikan anak-anak B40, N40 untuk dapat pelajaran percuma yang sudah pasti mereka tidak terikat dengan bentuk PTPTN. Dengan PTPTN ini, para mahasiswa akhirnya bukan saja memikul satu tanggungjawab yang besar dengan hutang ini, malah selepas mereka menjadi siswaza, mereka terus dirantai dengan hutang yang mereka terima dari PTBN, dan ini sudah pastilah menyebabkan mereka tidak mampu membantu ibu bapa mereka yang miskin di luar bandar. Pendidikan tidak seharusnya eksklusif atau satu pertandingan materialisme di mana yang mempunyai kekayaan mempunyai akses kepada pendidikan yang lebih bermutu. Ia adalah tanggungjawab kerajaan agar pendidikan bermutu dan berdaya saing tinggi boleh dicapai semua lapisan masyarakat secara betul. Kuasa rakyat akan memperjuangkan cukai khas pendidikan bagi mengisi dana pendidikan nasional ke atas syarikat-syarikat besar termasuk syarikat multinasional yang mendapat keuntungan yang luar biasa serta individu yang berpendapatan berlebih-lebihan. Kesihatan percuma merupakan salah satu agenda perjuangan kuasa rakyat. Sebuah pemerintahan yang disokong, didokong dan diangkat oleh rakyat perlu sekali menjaga penghidupan rakyat. Maka kesihatan rakyat adalah tunjang kepada penghidupan rakyat terbanyak. Oleh itu, kerajaan mestilah memastikan dasar kesihatan percuma kepada rakyat terbanyak, terutama kepada B40 dan M40. Kuasa rakyat penuh percaya kepimpinan kerajaan hari ini turut berhasrat untuk melaksanakan dasar yang sedang ditunggu oleh kebanyakan rakyat negara ini. Jurang penghidupan antara rakyat miskin dengan yang mewah semakin ketara dan jelas. Setiap tahun ianya semakin melebar. Mengapa dibiarkan atau dibenarkan hanya segelintir dari rakyat menikmati kekayaan negara ini, sedangkan majoriti rakyat tidak merasainya atau sekadar memperolehi hanya untuk menyambung penghidupan? Kerana ketidakadilan inilah, maka terdapat ramai rakyat yang tidak mempunyai rumah yang sempurna. Bersandarkan realiti ini, kuasa rakyat memperjuangkan rumah percuma kepada rakyat B40 yang tidak mempunyai rumah yang sempurna. Semoga pimpinan kerajaan hari ini akan dapat melahirkan dasar ekonomi rakyat yang dapat menjawab permasalahan rakyat, yang menjawab permasalahan yang membelenggu rakyat,
terbanyak, terutama B40, N40. Saudara-saudari sekalian, Kuasa rakyat mahukan sebuah kerajaan yang proaktif tentang perlakuan, perkembangan, perubahan negara-negara jiran. Oleh itu, kemampuan dalam menilai dasar-dasar dan akta-akta yang sudah menjadi dereso ketinggalan perlu ditafsir kembali. Pihak pembuat dasar jangan menjumurkan fikiran mereka. Akal fikir dan jalan fikir mereka perlu sentiasa tajam supaya akta-akta yang mengikat aktiviti dan inovasi ekonomi rakyat dan negara tidak menghalang. Apakah rasionalnya Akta Racun Negara 1952 dibiarkan mengikat para petani untuk mendapatkan hasil dari tanaman ekspor bernilai tinggi seperti ganja dan ketum. Sedangkan negara tetangga seperti Thailand dan Indonesia telah membuka ikatan terhadap rakyatnya dari mendapatkan hasil dari penanaman tersebut. Akta ini perlu ditafsirkan kembali untuk membolehkan ekonomi pertanian baru berdasarkan tanaman ekspor nilai tinggi seperti ketum dan ganja dalam persekitaran kawalan bagi nilai perubatan. Mengapa perlu diteruskan pemikiran sempit dengan mencipta hantu-hantu yang menakutkan diri sendiri, kononnya boleh disalahgunakan oleh anak-anak muda, sedangkan terdapat pemakanan dan hisapan yang jelas boleh merosakkan kesihatan seperti kaki dipotong dan kanser paru-paru dibenarkan sejak zaman ke zaman. Kepada anak-anak muda, Kuasa Rakyat merupakan sebuah kampus yang besar untuk mereka berrekayasa padanya. Anak-anak muda boleh dari sekarang mencorak warnakan hala tuju parti ini. Kami generasi lama yang syarat dengan perjuangan Marxisme ini dengan dada yang terbuka dan fikiran yang menerima, bersedia untuk menyerahkan kepimpinan parti ini kepada anak-anak muda bila mereka bersedia untuk memimpin parti yang memperjuangkan rakyat terbanyak di negara ini. Kami menyadari ramai antara anak muda dieksploitasi oleh orang tengah. Antaranya anak muda gigih yang terlibat di dalam kerjaya pengantaran makanan. Siang malam anda berlumba mengejar waktu untuk mendapatkan sesuatu nasi. Malangnya anda dieksploitasi. Kuasa Rakyat menyadari hakikat ini dan kami punya cadangan pada kerajaan untuk membebaskan anda sekalian daripada jangkaman kapitalis kecil ini. Dasar pertanian rakyat adalah sebuah dasar yang akan mengangkat pendapatan petani dan membawa pertanian negara ini ke arah pertanian moden. Bermula dari food security hinggalah dalam yang bermula dari pengertian food security yang bermula dengan melahirkan anak benih. Dr. Chua Kim Ek, seorang daripada jawatan kuasa pusat, telah berjaya menambahkan pendapatan pertanian padi kepada 8 tan 1 hektar. Ianya mengatasi purata
pendapatan pertanian padi Malaysia, iaitu 45 tan hektar. Dia juga telah berjaya menghasilkan tanaman jagung untuk binatang yang ditanam di antara dua musim padi. Ini bermakna kejayaan diperoleh oleh Dr. Chua mampu mengeluarkan negara ini daripada negara pengimport beras. Kejayaan akanan jagung binatang ini juga akan dapat mengatasi keperluan pengguna-pengguna dan dapat mengatasi pengimportan barang tersebut sebanyak 5 bilion setahun. Saudara-saudari sekalian, kuasa rakyat meletakkan kelestarian dan keadilan alam sekitar sebagai perjuangan parti. Ianya memastikan pembangunan negara dijalankan dengan berteraskan kepada dasar kelestarian dan keadilan alam sekitar. Ini diberi tumpuan kerana hanya dengan pembangunan yang mengambil kira kepentingan alam sekitar sahaja yang dapat memastikan kesinambungan, kemajuan dan kesejahteraan hidup rakyat yang lebih bermakna, serta termasuklah melindungi kepentingan generasi yang akan datang. Pendekatan baru yang mengukur kemajuan negara akan ditengahkan bukan saja dari indeks keluaran dalam negara kasar atau KDNK, tetapi juga dari aspek impak luarannya dan kebahagiaan kehidupan rakyat yang sebenar. Kuasa rakyat akan memberi perhatian kepada keadilan alam sekitar, khususnya dari sudut pencemaran air dan udara yang boleh menjejaskan kualiti hidup serta kesihatan rakyat. Saudara-saudari sekalian, kuasa rakyat akan turut mengajak kepimpinan kerajaan supaya dapat mengawal sumber negara secara lebih ketat dan lebih teratur. Segala bentuk kebocoran dan ketirisan patutlah diatasi dengan sempurna. Begitu juga bentuk perbelanjaan yang boleh dianggap tidak produktif mestilah diambil perhatian dan tindakan. Agensi-agensi yang boleh menyumbangkan hasil negara perlu disemak kembali cara pelaksanaannya. Kuasa rakyat mendapati sebuah agensi yang mendatangkan hasil kepada negara boleh bocor sehingga lebih dari 10 bilion setahun. Tetapi kalau diberikan kepada pihak swasta menguruskannya bersama agensi tersebut, kerajaan bukan saja dapat mengawal kebocoran tersebut, malah kerajaan akan mendapat hasil sebanyak 16.5 bilion. Kuasa rakyat juga menyedari terdapat agensi yang sepatutnya dapat menyumbangkan kekayaan kepada negara seperti mana Petronas. Oleh kerana terlepas pandang, maka kekayaan itu diratah oleh kaum modal sewenang-wenangnya. Itu juga berdasarkan perkara-perkara yang perlu diperhitungkan dalam mengawal hasil Petronas dan penguasaan warga asing seperti India, Indonesia, Kanada dan Iran dalam menduduki tempat strategi di dalam Petronas. Sedangkan terdapat anak-anak tempatan yang layak mengisi jawatan tersebut. Difahamkan banyakkan pelaburan di dalam cari gali di luar negara adalah tidak menguntungkan. Di samping itu, penglibatan Petronas dalam Formula 1 yang melibatkan 1 bilion itu perlu ditamatkan. Kalau seorang pelajar diberi beasiswa 10,000 setahun, bermakna 100,000 pelajar dapat menikmatinya.
terdapat perbelanjaan yang tidak produktif seperti membelanjakan puluhan bilion setahun dalam pembelian senjata dan penjagaannya. Untuk apa negara ini terlibat dalam memperbesarkan persenjataan negara? Untuk apa? Adakah untuk menyediakan negara berperang dengan kuasa-kuasa besar seperti Amerika atau China, atau menyediakan diri untuk berperang dengan negara-negara jiran? Jadi kuasa rakyat merasakan pihak kerajaan Malaysia tidak perlu terikut atau terpedaya dengan elah kapitalis senjata ini yang mau merompak kekayaan di negara ini. Dan kerajaan juga harusnya melihat kembali dasar Zohfan dan NAM yang dilaksanakan oleh Tun Abdul Razak yang boleh mengawal rantau ini daripada percakaran dan peperangan. Oleh itu, kuasa rakyat menyeru kepada pimpinan kerajaan hari ini supaya meluaskan konsep keluarga Malaysia kepada keluarga ASEAN untuk berbaik-baik dengan jiran tetangga, supaya momok-momok yang dijaja oleh pihak kapitalis senjata ini tidak mempengaruhi negara ini dan juga negara ASEAN. Kuasa rakyat merasakan kepimpinan kerajaan hari ini perlu menyemak kembali dasar persenjataan negara yang sudah tidak perlu lagi. Adalah lebih baik bagi kuasa rakyat merasakan bom dan peluru itu dijadikan ulas atau beras untuk ditanam oleh rakyat miskin di negara ini, dan kami merasakan laras senjata senapang perlulah ditukar menjadi pensel dan pena untuk digunakan oleh rakyat, anak rakyat miskin di Malaysia. Hasil dari kekayaan negara yang disentuh di atas tadi membolehkan kerajaan melaksanakan dasar pelajaran percuma, hapuskan hutang-hutang PTN, kesihatan percuma kepada rakyat, rumah untuk rakyat yang miskin, dan mengangkat hasilan dan penghidupan rakyat makmur. Akhirnya, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dapat menyempurnakan majlis peluncuran Parti Kuasa Rakyat, dan saya bagi pihak barisan kepimpinan penaja Parti Kuasa Rakyat mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para media yang lama menunggu majlis ini, kerana kita menghormati Perdana Menteri membuat pengumuman penting pada jam 3 tadi, dan saya bagi pihak anggota kepimpinan juga mengucapkan terima kasih kepada Datuk Rawi, suami isteri yang mempunyai premis ini, memberi gratis atau memberi percuma kepada kami gunakan untuk pelancaran petang ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara seterusnya adalah kini memperkenalkan logo Parti Kuasa Rakyat yang akan disempurnakan oleh
haluan bunga. Dan diwakilkan kita kepada kawan Presiden Fasa Bunga. Silakan. Boleh ke depan tak? Kita buat grup foto. Ke depan sikit, kita grup foto macam tadi. Thank you. Kuasa! 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 Kita juga menjemput supaya ada senior. Ada persoalan? Assalamualaikum. Ya. Parti Kuasa Rakyat ni, adakah parti ni akan masuk dalam parti yang bergabung dengan parti yang mana? Perikatan Nasional ataupun PH ataupun Barisan Nasional? Terima kasih. Satu soalan yang memang ditunggu-tunggu oleh pemain parti atau satu soalan yang baik. Memang persoalan ini sedang bermain di pemikiran aktivis politik negara. Jadi di mana telah saya nyatakan kepada penulis berita yang bertemu saya daripada beberapa akhbar atau media bertanya perkara yang sama. Jadi parti Kuasa Rakyat telah membuat keputusan bahawa parti ini adalah parti mesra kerajaan kerana apa yang ingin kami perjuangkan itu tidak mampu terlaksana kalau parti ini tidak mesra dengan kerajaan hari ini. Sebab untuk dapatkan rumah percuma bagi rakyat miskin, untuk mendapatkan pelajaran percuma bagi rakyat, anak-anak rakyat miskin, kesihatan percuma untuk rakyat yang memerlukannya, tidak mungkin terhasil kalau kami tidak mesra dengan kepimpinan kerajaan hari ini. Dan parti kami adalah parti multiracial. Sekiranya pihak Barisan Nasional melihat kami mempunyai kekuatan dan kami tidak menjadi masalah kalau suatu masa nanti kami perlu bersama-sama parti yang berkuasa di negara ini. Ada soalan lagi? Ya. Tanya, adakah macam penubuhan parti ini mendapat restu ataupun sokongan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri? Tak ada. Kalau saudara melihat sejarah perjuangan saya sejak daripada kampus Universiti Melaya lagi, saya hinggalah di dalam penglibatan saya dalam mana-mana parti politik, keputusan saya, pemikiran saya, tindakan saya tidak pernah mengikut jalur pemikiran Perdana Menteri, tetapi kami mempunyai kesamaan oleh kerana kami datang daripada anak seorang penoreh getah, maka sudah tentulah hati nurani kami dekat kepada rakyat miskin. Sebab itulah saya merasakan pemikiran saya dengan pemikiran dia ada titik temu dalam memperjuangkan rakyat miskin di negara ini. Jadi parti ini bukanlah parti yang direstui ke, didorong ke, diatur ke, tiada. Saya katakan dalam ucapan tadi bahawa sejak dinasti lagi saya bercita-cita untuk melahirkan sebuah parti berbilang bangsa dan kaum yang benar-benar demokratik, dan akhirnya saya menemui rakan-rakan progresif di negara ini dan saya membentuk parti yang saya luncurkan sebentar tadi. Tuan Presiden, Parti Kuasa Rakyat adalah parti multiracial. Ya. Kalau ditawarkan masuk DN, menggantikan MIC dengan MCA. Tidak menggantikan MCA MIC, itu parti kaum. Yang parti multiracial yang di dalam dalam Barisan Nasional dulu adalah gerakan.
Jadi MCA ada peranannya, MIC ada peranannya dalam kaum, seperti juga UMNO, perjuangan untuk bangsa mereka atau kaum. Jadi kami sebuah parti multiracial yang sudah ada kelompongan di dalam barisan nasional. Tapi itu bergantung pada sejauh mana mereka berselera, berkeinginan untuk menerima kami lah. Itu bergantung pada situasi dan kondisi politik, dan dinamika politik ini adalah seperti saya selalu sebut si air yang mengalir, yang berterusan lah. Banyak ahli-ahli parlimen, ada beberapa ahli parlimen dan juga ahli DUN yang telah keluar parti mereka dan mencari platform. Sekiranya mereka approach parti Kuasa Rakyat, macam manakah kedudukan parti Kuasa Rakyat dengan approach mereka? Kami kena mengkaji, menilai, meneliti, memerhati apakah keuntungan mereka ini terhadap perjuangan kami. Perjuangan kami mengikut jalur yang telah ditentukan oleh kepimpinan, iaitu nasionalisme dan harmonisme. Jadi kalau mereka satu jalur dengan kami dan tidak terikat kepada pihak mana, ke dalam PH ke dalam PN ke, tapi kalau mereka sebenar-benarnya bebas, tidak terikat, maka itu akan diputuskan di pihak parti lah. Sebab seorang wakil rakyat, sama ada ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Undangan Negeri ini, kedudukan mereka hanyalah berjalan sehingga bubar parlimen. Bila bubar parlimen, sama ada MP, sama ada ADUN ini akhirnya setara saja dengan kami. Jadi gerak kerja kami, perjuangan kami tidak bersandarkan mereka-mereka yang ada kedudukan sebagai YB. Perjuangan kami yakin, kami jalankan, kami laksanakan berdasarkan jalur ideologi kami. Adakah parti ini bersedia sekiranya Melaka mengadakan pilihan raya? Terlalu awal untuk saya melihat penglibatan ini. Jadi itu akan kami putuskan bila sampai waktu. Baik, dua soalan terakhir daripada saya. Sambungan pada soalan tadi, maknanya pengukuhan parti ini pihak tuan tak ada berbincang dengan Perdana Menteri lah. Satu. Kedua, sasaran kursi yang akan dipertandingkan pihak ini. Peringkat awal ini kami untuk mendekati rakyat, mengenalkan parti kami, mengenalkan perjuangan kami, mengenalkan ideologi kami, dan pilihan raya itu adakah kami masuk atau tidak bergantung kepada sokongan, dukungan, penerimaan dan mengkaji selera pengundi. Adakah anak muda menerima kami, adakah orang sudah lama di dalam politik sebagai pengundi ini, bergantung pada keadaan lah. Jadi bukan sasaran kami untuk melihat kursi-kursi, membilang kursi 20 ke 30, tetapi kami meneruskan perjuangan untuk melihat suasana dan keadaan dan iklim masa itu, sama ada kami perlu melibatkan diri di dalam pilihan raya. Saya rasa terlalu awal untuk kami melibatkan diri. So yang menukung parti ini tak ada berbincang dengan PN lah. Tak ada. Sendiri-sendiri. Saya katakan sejak lama dah saya nak buat, dan hari ini baru terlaksana. Dalam sosial media viral mengatakan parti ini di belakangnya adalah abang kepada Perdana Menteri. Ya, saya ada menjawab perkara ini di dalam pertemuan dengan sebuah newspaper, kata salah saya, Malaysia Kini. Misalnya saya katakan adik saya Datuk Zamri yang sebahagian besar hidupnya di dalam dunia pertanian. Dia memimpin di peringkat daerah, negeri, menjadi pengurusi NASCO dan akhirnya duduk di dalam NAFAS, akhirnya dipilih sebagai pengurusi NAFAS, juga dikaitkan dengan Perdana Menteri. Dan seperti mana yang sudah katakan tadi, dalam penubuhan ini juga dikaitkan, telah saya katakan, ini adalah terhasil daripada rakan-rakan yang
bersama saya di belakang ini. Jadi tidak timbullah soal siapa yang mendorong, menganjur supaya saya mendukung parti ini. Hanya secara kebetulan parti ini lahir di mana gerakan yang multiracial di dalam Barisan Nasional itu sudah meninggalkan Barisan Nasional. Tuan, kalau boleh nak tahu status dia adalah sekarang ni adalah penaja. Jadi maksudnya bilakah dia boleh didaftarkan secara rasmi di bawah ROS, dan kalau dia masih berstatus penaja, maksudnya dia sama dengan status parti muda yang belum lagi didaftarkan. Ada sedikit perbezaan. Muda ingin mendapatkan pendaftaran. Parti Kuasa Rakyat telah ada persefahaman dengan sebuah parti yang saya tidak perlu dedahkan di sini untuk sama-sama memimpin parti tersebut, dan mereka pun menerima ideologi perjuangan ini. Barisan kepimpinan ini akan bersama dengan mereka membentuk satu kepimpinan baru di dalam masa yang terdekat yang mengikut peraturan yang ditentukan oleh ROS. Jadi parti kami berbeza dengan parti muda yang berusaha mendapatkan pendaftaran. Kami hanya perlu berusaha untuk menukarkan nama parti yang berkenaan dan juga barisan kepimpinan yang baru. Itu berbeza dengan muda. Dan saya tengok semalam Zahid Ibrahim di dalam tulisannya seperti mencabar saya ataupun menuntut saya, kalau saya boleh mendapatkan pendaftaran, saya juga wajar mendapatkan pendaftaran untuk muda. Itu bukan saya punya bisnes ya. Saya punya bisnes adalah urusan parti saya lah. Apa program parti selepas ni? Macam biasa, bila parti ditubuhkan, apatah parti yang menerima kerjasama dengan saya membentuk nama yang baru ini, dia telah pun mempunyai jumlah ahli yang besar, jumlah kursi, jumlah cawangan yang banyak, cabang yang banyak. Jadi sudah tentulah sebagai sebuah parti politik yang penuh keyakinan dengan barisan yang baru akan membesar dan melebarkan lagi gerak kerja kami. Jadi kami pun menggunakan istilah ranting dan cabang. Sudah pastilah kami akan bergerak ke arah mendapatkan penyokong, pendukung, simpatatis terhadap perjuangan parti ini. Tuan, ini dari satu interesting subjek yang kita nak dapat clarification ataupun media pun nak tahu. Semalam Pejuang melancarkan 15 kawasan parlimen yang memperkenalkan bakal ada di parlimen mereka untuk pilihan raya akan datang. Dan Pejuang pun kata mereka tidak akan mengikut mana-mana parti. Maknanya dia akan jalan solo buat sementara ini. Parti tuan ni dah ada siap-siap ahli-ahli parlimen ataupun bakal-bakal parlimen yang nak ke tengah. Saya dah katakan tadi, kami tidak cuba mengenal pasti kursi parlimen ke, kursi adun ke. Apa yang penting, kami memperkuatkan dahulu gerak kerja parti, menyusun masa supaya dapat melihat bahawa parti kami sebenar-benar parti multiracial sejati dan sebuah parti multiracial yang benar-benar demokratik di negara ini. Itu dahulu. Sama ada kami terlibat sebagai apa kepada Barisan Nasional ke apa, itu bila waktu sampailah. Jadi kalau parti Pejuang mengenal beberapa kursi, itu hak mereka lah. Jadi bagaimanapun kepimpinan parti ini, kami semua menyerulah parti-parti kecil di luar sana, macam juga kami dianggap kecil oleh established parti yang dah established. Saya menyeru kepada mereka yang mempunyai garis perjuangan yang sama harus menjadi satu gabungan yang besar untuk menjadi lebih memudahkan lagi gerak kerja dan dapat membantu rakyat yang sangat menunggu
bantuan daripada kepimpinan parti-parti yang ada di dalam negara. Bila nak tukar status penaja? Ini bergantung kepada proses yang diperlukan oleh ROS. Jadi parti yang kami akan bersama itu dia akan ikut proses lah. Di dalam perlembagaan dia untuk AGM, memanggil AGM kena adakan notis 2 minggu. Kemudian selepas itu ada lagi satu mesyuarat untuk memilih barisan kepimpinan baru. Ini bergantung kepada kelulusan ROS lah. Kalau dikatakan parti ni ada kena-mena atau link kepada Azmin Ali dan Zuraidah? Oh, tak ada. Tak ada. Zuraidah dia seorang yang berhormat. Dia bersatu yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyudin. Mereka tidak bersama kami dan kami tidak bersama mereka. Saya dengar media mengatakan dia ingin membentuk parti. Jadi itu bukanlah urusan kami. Kalau Zuraidah ingin membentuk parti, itu adalah bisnes dia lah, tidak melibatkan kami. Dan kami pun tidak akan mencuri ahli parlimen ke adun daripada PHPKR. Kami juga tidak akan mengecek ahli parlimen daripada bersatu ke mana-mana. Kami hanyalah dengan pasukan kami ada. Maknanya parti ni akan menunjukkan muka baru lah. Apa? Parti ni akan menunjukkan muka baru lah. Muka baru tu tidak boleh dikatakan juga, sebab di kalangan kami ada yang pernah jadi ahli parlimen, ada yang pernah masuk bertanding, ramai masuk bertanding, saya masuk bertanding. Tidak boleh dianggap muka baru di dalam politik. Cuma kami baru di dalam perjuangan Partai Kuasa Rakyat ini, Parti Kuasa Rakyat ini. Kami baru memimpin parti ini. Tetapi sebagian besar kami adalah terdiri daripada aktivis politik peringkat nasional sudah lama. Okey, ada soalan lagi? Ya, soalan terakhir. Kalau ada, saya bagi soalan terakhir. Kalau tidak, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak media. Ada statement.